Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Usalli wa usallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara, Saudara Amiruddin, Mufti Besar dan Datin, Muswilim, Pimpin DAP Selangor, dan Dr. Zul, sahabat kita, mantan Menteri Kesihatan. Semua orang suka dia, melainkan orang yang merokok. Ada yang berhormat, rakan-rakan yang saya muliakan, terima kasih kepada Pak Ya, Juwairiyah, Tiban yang mengatur majlis pada malam ini. Dan saya bangga, Alhamdulillah, kerana bukan saja kita dengar tentang kejayaan, kemantapan negeri Selangor di bawah pimpinan Saudara Amiruddin, tetapi kita dapat menyaksikan bahawa dalam langkah melonjakkan semangat rakyat menuntut perubahan, kali ini nampaknya bergema kuat dari negeri Selangor. Saya ucap tahniah dan salut kepada Menteri Besar dan rakan-rakan. Saya mula dengan ini kerana Muswilim yang pakar Jawa, bahasa Jawa. Saya cuma pengagum seorang leluhur, pemikir dan pujangga keraton Yogyakarta, Ronggo Warsito. Beberapa kali saya tekankan, apa dia keistimewaan Ronggo Warsito? Ronggo Warsito itu keturunan pujangga istana yang menghadapi ujian kerana nenek dia dilarikan dan dibunuh tanpa kesannya oleh penjajah Belanda. Datang giliran dia bukan penjilat, bukan pengampu, tapi dia ada kebijaksanaan. Ini kehebatan seorang pujangga Jawa. Namanya Ronggo Warsito. Dia menulis beberapa bait yang sangat mengesankan, sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang disebut Sang Proklamator, mengarahkan supaya karya besar Ronggo Warsito, Zaman Edan, itu dicetak semula dengan ulasan dan dengan terjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi saya nak mulakan malam ini dengan membicarakan tentang apa dia maksud pujangga Jawa ini yang dianggap hebat. Dia menulis tentang bagaimana kita hadapi zaman edan. Amenangi zaman edan. Betul ya? Betul tak betul? Jangan tanya Adam, dia Adam dia. Ya. Jadi kalau kita ikut zaman edan ni apa? Lantik orang-orang yang merosak, perasuah dan penzalim, penjilat, penjajah Belanda, orang-orang yang tidak prihatin terhadap derita rakyat, orang yang baik dihumban ke penjara, orang yang rasuah dan penjilat diangkat dan diberi anugerah. Ini sebabnya zaman edan. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya kelaparan. Dr. Zul tak tahu. Ya. Akhirnya kelaparan. Kerana sistem itu rusak. Elit yang berkuasa itu memunggah kekayaan. Dan rakyat terbiar. Tetapi kata Ronggo Warsito, percayalah, ngendilalah kursa Allah. Ya, lebih kurang ya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, luweh bejo. Bab malam ni jadi Tiban tahu Jawa. Apa dia? Dalam hadapi masalah ini apa dia? Kita ada ciri-ciri zaman edan ini. Orang yang jelas rasuah diangkat, disanjung. Yang lain dihina, dikecam.
Tidak dibenarkan bicara isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat, tetapi isu kaum, kebencian kaum, perseteruan agama. Ini yang menjadi naratif sekarang ini. Itu ciri-ciri edan. Kerana masalah rakyat diabaikan. Yang ada kelaparan, kelapan. Jadi dalam hal ini kita runsing. Kacau bilau pemikiran kita. Galau, katanya kegalauan pemikiran. Kegalauan pemikiran ini kadang-kadang orang entah kemana, nak bawa kemana kita ini. Tanjung Karang, Kuala Selangor, nak kemana kita ini? Jawab dia, menghadapi zaman edan, eling lan waspada. Beringat dan waspada. Beringat bagaimana? Tahu yang hak dan yang batil. Tahu yang adil dan yang zalim. Tahu apa arti kuasa untuk memperkayakan golongan atasan atau kuasa untuk membela nasib rakyat. Maka harus iling lan waspada. Pak Ya, mana Pak Ya? Ya. Tolong bawa cetak zaman edan ini dan pastikan semua yang faham bahasa Jawa dan yang tidak terjemah dalam bahasa Melayu supaya faham apa dia pesan besar, pujangga besar Jawa Ronggo Warsito. Boleh saya bagi tempoh seminggu. Kalau tidak, Menteri Besar kami tindakan. Kadang orang politik, ya jangan bimbang untuk saja. Dia ya. Saya berbalik, dia berlupa. Baik, kita bagi seminggu insya-Allah. Baik. Jadi apa dia? Mukadimahnya iling lan waspada. Bagaimana kita nak beringat? Kita kena ambil tahu. Ada orang kata bosan dengan politik ini, kata Adam. Betul. Meluat dengan pembohongan. Ya. Lantiklah Perdana Menteri. Dia bagi kat bini dia. Lantik Perdana Menteri lagi. Dia bagi anak dia. Lantik satu lagi. Dia jaga menanti dia. Jadi negeri ini ya. Jadi negara ini dijadi alat sepak terajang untuk memperkayakan pemimpin-pemimpin dalam keadaan orang susah. Sebab itu saya beritahu Saudara Amir, Perdana Menteri panggil saya, dia kata Ketua Pembangkang, penyokongnya banyak juga. Jadi kita angkat kedudukan Ketua Pembangkang itu bertaraf menteri. Saya pun seronok lah. Baik. Kemudian bagi pejabat di parlimen, dia tak apa dah, pejabat dah ada. Bagi gaji dan allowance. Kereta 2. Allowance campur-campur RM50,000 sebulan. Termasuk allowance baju sejuk, musim sejuk. RM4,000. Ini kerja edan ini. Orang tengah susah, kamu dah kena layan pemimpin. Sebab itu saya beritahu kat Ismail, Perdana Menteri, terima kasih. Saya terpaksa tolak tawaran itu. Dah balik rumah bagi tahu lah Azizah. Zah, tadi abang jumpa Mak ada apa? Dia bagi allowance RM50,000 sebulan. Jadi Azizah tanya, saya kata tak boleh. Kalau saya terima, nak datang Tanjung Karang nak cakap soal Ronggo Warsito, kemudian orang kata, wak bilang, Anwar, kamu bilang waras, kamu pun edan juga. Jadi mengingatkan itu, mengingatkan elan lan waspada, saya tolak. Tahu Azizah jawab apa? Susah cari bini macam ni. Dia tak kata, berlian dari Itali mana? Tak. Azizah beritahu saya, Alhamdulillah, itu keputusan yang sangat baik. Ini macam isteri yang terbesar je, sederhana. Itu yang penting. Ini mentang-mentang ini terus berubah. Ini peringatannya. Saudara, sebab itu saya tegaskan apa yang disebut oleh Dr. Zul, Suilim tadi, Adam sebagai tokoh muda. Apa pesan mereka?
mesti bawa semangat perubahan islah mastata'. Mesti bawa semangat perubahan ini. Tapi kita kena mulakan, kalau tidak dikutuk oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu mesti perkotakan apa yang kamu katakan, amal apa yang kamu katakan. Karena kalau tidak, Allah amat benci orang-orang yang berjanji menyatakan tetapi tidak mengamal. Ini peringatan kepada kita, saudara. Ya. Jadi saya harap kita ingat, mesti bawa. Sebab itu kita, bila kita dengar Selangor, jangan kita lupa, walaupun setengah orang lupa, 15 tahun dah kita perintah. Bayangkan dan banding dengan apa yang berlaku sebelumnya. Kontrak, projek, tanah, semua diangkut oleh keluarga menteri besar dan exco-exco. Jadi Suilin, kalau dulu exco, zaman menteri besar, BN dulu, banyaklah tanah. Nah, kamu tak mau join, kamu nak degil juga dengan DAP, nasib kamu. Tetapi ini yang dikatakan prinsip dalam hidup. Ya. Jadi jangan lupa, bapak-bapak mesti bagi tahu anak-anak mereka apa perubahan dia. Anak masuk universiti, meninggal dunia, bayi, orang miskin, semua itu diberikan pertimbangan, yang itu dikatakan kepedulian yang disebut oleh Amir sebagai rahmah. Itulah, lah tekun dengan Datuk Sarah. Ya. Menteri besar tadi mula dengan membaca, menafsir sebahagian daripada surah Balad, Al-Balad. Balad ni kota, cerita kota Bekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidun wa ma walad. Ini mengenai kota, sejarah kota, deritanya, kepayahannya, keperitannya, tetapi keistimewaannya sebagai kota suci. Tetapi yang disampaikan dalam mesej Balad ini juga, bagaimana boleh kita angkat darjat dan martabat manusia ini? Ya, solat, buat baik. Ya, apa yang ditekankan dalam surah Al-Balad? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Bagaimana boleh kita, apa dia aqabah ini? Dan bagaimana boleh kita capai tahap yang tinggi? Bagaimana boleh kita angkat darjat kita ini dalam politik baik, sebagai ibu bapa, dalam masyarakat, sebagai menteri besar atau esko atau apa-apa jabatan sekalipun. Kita juga ingat, Allah menjanjikan kepada kita, bagaimana boleh kita angkat darjat kita agar lebih seolah-olah mendaki ke tahap yang lebih tinggi. Al-Quran menjawab, yang pertama, fakku raqabah. Apa dia fakku raqabah? Bebaskan manusia dari perhambaan. Perhambaan dikupas oleh para ulama mufassir. Apa dia? Meletakkan manusia, menghilangkan kebebasan mereka. Apa yang disebut dalam frasa Perancis, eksploitation, harlom, parlom. Sebab apa saya sebut Perancis? Kalau Jawa ada orang faham, Perancis tak ada siapa faham. Maknanya penindasan oleh manusia atasan elit politik golongan feudal dulunya ke atas manusia lainnya. Fakku raqabah itu bebaskan, biar dia bicara, biar dia dengar, biar ada hak dia. Jangan sampaikan disisihkan daripada arus pembangunan dan perubahan. Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis kepada Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa Asy'ari. Apa kata dia? Ini bicara soal pembangunan.
Siapa di mana dirumuskan Al-Quran, jangan kekayaan berlega di kalangan kelompok kecil. Dialah menteri, dialah projek, anaklah dia dapat kontrak, binilah dapat saham. Semua nak mentergedah pada keluarga mereka. Kemudian bila datang kampung, hidup Melayu. Dan kita pun hidup Melayu. Bagi tangan, ciumlah lagi. Ya. Tapi kalau tengok, dikumpul kekayaan, dikaut untuk dirinya. Sebab itu, dalam politik ini, apa dia? Bebaskan manusia. Bebaskan daripada penindasan. Bebaskan daripada kejahilan. Bebaskan daripada segala tipu helah orang yang berkuasa. Ini yang kita sebut fakku raqabah. Yatiman za makrabah atau miskinan za matrabah. Orang yatim dan orang miskin. Ingat kategori dia. Kalau betul kita ini pejuang, kalau betul kita nak parti, nak bela nasib rakyat, kalau betul kita nak jadi kerajaan negeri Selangor dan kerajaan Malaysia, jangan lupa, pertama fakku raqabah, bebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan dan perhambaan. Kedua, jaga anak-anak yatim. Ketiga, bebaskan manusia yang miskin secara bersungguh-sungguh. Bebas apa? Harga barang ayam dan naik 6 bulan. Sebelum raya puasa, nak masuk raya haji, raya Cina. Baru minggu lalu tubuh jawatankuasa kabinet. Ini kerajaan apa ni? Saya pernah jadi menteri belas tahun juga, menteri kewangan 8 tahun. Dengar saja nak naik, sebelum naik, sebulan, 2 bulan sebelum naik, sebelum raya kita tahu nak naik, terus jawatankuasa kabinet tangani masalah itu. Jadi boleh kawal. Sekarang dah naik melambung dah. 13-14 ringgit tu kilo ayam. Baru buat jawatankuasa kabinet. Bangang. Tidak membantu sama sekali masalah rakyat. Tidak prihatin masalah rakyat. Jadi nak sebut mana yatiman za makrabah atau miskinan za matrabah. Mana dia? Tidak mungkin ini berlaku. Hanya dalam pengucapan. Jadi kita kena ingat kategori ini. Kalau betul ini yang dijanji oleh Quran, yang disebut tadi oleh Saudara Amir, saya ni tukang syarah lah, dia bagi modal tadi, yaitu kesabaran dan kasih sayang. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashab maimanah. Asyik baik, duduk penjara lama boleh hafal banyak Zul. Baik. Maknanya kalau betul kita laksanakan ini sebagai orang beriman, maka dengan kesabaran, dengan kasih sayang, compassion. Kasih sayang, rahmah itu sangat penting. Segala projek-projek dijalankan oleh kerajaan negeri Selangor, bila melihat kepada seorang India di estate hijau, Cina miskin di sekincan, orang Melayu yang ramai, petani, peladang, pesawah semua ini. Kalau ada dari nadi hati nurani, itu yang disebut marhamah, kasih sayang. Jadi mudah-mudahan saudara malam ini kita perbarui tekad kita. Bagi orang Jawa, baca Ronggo Warsito. Kalau kurang paham, minta Ong Suli bagi syarah dia. Okey. Pasal dia pun belum baca lagi Ronggo Warsito, saya minta dia baca teliti. Dia memang bahasa Jawa Keraton, jadi tinggi. Jadi kena ada terjemahan dan tafsirnya dan takwilnya, barulah lengkap. Kemudian yang kedua, baca semula tafsir surah Balad. Bagaimana kita boleh angkat darjat, harakat, martabat manusia. Kalau kita dalam parti, kalau kita fikir kita akan hanya sokong kerana kita jadi ketua kampung atau ahli majlis,
darjat itu masih di lembah bawah. Kalau kita berjuang dengan nawaitu untuk bawa yang ma'ruf dan kebaikan dan kerana marhamah, insya-Allah darjat kita itu dijanjikan. Ya. Yang disebut Aqabah tadi, kenaikan mendaki satu bukit yang tinggi. Jadi sekali lagi saya nak ucap penghargaan kepada saudara. Bisa bangun daripada kealpaan kita. Ya. Jangan biarkan perasuah menentukan masa depan kita. Jangan berikan peluang kepada perompak untuk menjaga negeri ini. Kuasa rakyat yang menentukan dengan izin Allah SWT. Saya yakin Selangor kita dapat bertahan dengan bergaya, insya-Allah. Tapi saya mau rakan-rakan di Selangor habis sebulan ini menjelajah seluruh Selangor, turun ke lapangan di negeri-negeri lain. Cerita apa yang berlaku di Selangor, perbedaan dengan cara pentadbiran sekarang dengan yang lepas, supaya perubahan itu berlaku. Tak ada masalah sama sekali. Ada orang kata kita itu bukan Islam karena kita baik dengan DAP. Podah. Ini hanya politik orang yang babal, muflis idea. Ya. Bicara soal agama, bicara soal kaum, tapi mendera rakyat. Jadi saudara dan saudari, terima kasih.